Datuk Yang di-Pertua, soalan saya soalan nombor 9. Tuan Yang di-Pertua, ini soalan daripada Profesor Ridwan. Profesor yang berhormat, mungkin boring dengan jadi lecturer sekali-sekala kena pergi mengai. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan melalui Jabatan Perikanan Malaysia sentiasa komited dalam usaha memperkukuh aktiviti perikanan rekreasi atau sport fishing sebagai salah satu segmen ekonomi yang berimpak tinggi, khususnya bagi menjana pendapatan ekonomi pesisir serta merancangkan sektor pelancongan negara. Sejajar dengan hasrat ini, kerajaan telah melaksanakan beberapa pendekatan bersepadu melibatkan kerjasama pelbagai kementerian dan agensi. Antara usaha yang sedang digerakkan, yang pertama, pendigitalan pengurusan melalui sistem e-rekreasi DOF sebagai platform nasional bagi tujuan pendaftaran pemancing rekreasi. Ini sedang dilaksanakan. Mengumpulkan data penyertaan dan memantau pendaratan ikan mengikut lokasi tumpuan. Sistem ini membantu dalam memperkukuh tadbir urus serta perancangan pembangunan produk pelancongan berasaskan memancing. Selalunya memancing rekreasi ini bukan sangat mereka tumpu kepada pendapatan, tapi mereka pergi pada rekreasi. Macam juga kita ambil kalau bancian di Amerika Syarikat, jumlah alat pemancing yang dibeli itu berbilion. Pendapatannya tidak sebanyak mana. Tapi yang penting di sini soal mereka ingin ada kepuasan bila pergi memancing sebagai satu usaha rekreasi. Kedua, pemulihan sumber dan penambahbaikan ekosistem di kawasan rekreasi utama bagi memastikan kelestarian stok ikan melalui pelaksanaan program pelepasan benih ikan dan udang di sungai, termasuk tasik dan perairan marin, yang sentiasa kita menjaga spesies itu supaya ianya terus bertambah dan tidak pupus. Mewujudkan habitat baru serta meningkatkan daya tarikan lokasi memancing. Pada tahun 2025, sebanyak 4.7 juta benih ikan dan 13.4 juta benih udang galah telah dilepaskan, manakala 185 unit tukun tiruan rekreasi telah dilabuhkan. Ketiga, latihan dan pensicilan rentas kementerian di mana kerajaan turut menyediakan latihan berstruktur kepada pihak berkepentingan bertujuan meningkatkan profesionalisme industri termasuk aspek keselamatan, konservasi sumber dan peraturan perikanan rekreasi. Latihan dan persecilan ini melibatkan beberapa kementerian dan agensi seperti Kementerian Pelancongan. Misalnya tahun depan, tahun Pelancong Malaysia, kita harap pihak MOTEK juga akan menyediakan tempat-tempat sesuai untuk mereka pergi memancing. Dapat diwawarkan kepada terutama kepada pelancong-pelancong. Memanglah di antaranya kalau pelancong daripada Malaysia ke Maldives misalnya, telah diketahui oleh mereka sebelum pergi mana tempat yang sesuai untuk memancing. Begitu juga pelancong-pelancong yang nak datang ke Malaysia nanti, mereka mengetahui di mana tempat yang sesuai untuk mereka pergi memancing. Saya yakin MOTEK akan membantu dan menyediakan dalam bentuk kerjasama di semua kementerian dalam hal untuk meningkatkan rekreasi dalam hal memancing ini. Soalan yang lain-lain, jawapan itu saya akan hantar secara bertulis sambungannya. Muhammad. Soalan tambahan. Ada tambahan? Ya. Okey. Terima kasih Yang di-Pertua dan juga Menteri di atas jawapan yang cukup informatif. Malaysia dianugerah dengan banyak tasik dan kawasan pantai yang menyediakan lokasi menarik untuk sport fishing. Bagi ahli yang berhormat yang tak tahu apa dia sport fishing ini adalah satu kegiatan sukan yang semakin popular termasuk pelancong dari Jepun dan juga Korea, di mana mereka memancing bukan untuk makan tetapi memancing, tangkap ikan kemudian lepas semula. Keseronokannya ialah kerana memancing itu sebagai satu keterujaan
dan tegak gambar masuk Facebook dan orang lain tahu apa yang mereka lakukan. Itu saja yang dipertul. Cuma Tuan Dipertua ada dua soalan ringkas untuk saya kemukakan. Yang pertama, adakah kementerian bercadang untuk mempopularkan sport fishing yang melibatkan ikan toman ataupun giant snakehead dengan izin yang terdapat banyak di Tasik Negara ini melalui penyidikan, promosi dan sebagainya. Soalan yang kedua, adakah kementerian mempunyai cadangan untuk menjadikan sport fishing khususnya di Tasik Kenyir dan Tasik Banding dimasuk ke dalam kalender pelancongan sebagai acara berkala? Kalau ada, apakah langkah-langkah yang telah diambil untuk tujuan ini? Terima kasih. Kita melihat dalam televisyen selalunya mereka yang memancing itu, di antaranya kegemaran mereka untuk mengangkat ikan yang mereka suka, kemudian dilepaskan semula. Ini aktiviti mancing selalunya orang-orang yang hari-hari hidup pejabat, berkawan dengan manusia, kawan ni hantam orang ni hantam orang ni. Dia pening kepala, maka dia pergi ke laut, biarlah dia berkawan dengan ikan. Ini satu healing proses. Memang kalau orang yang memancing ni, dia paling seronok sekali bila dia dapat berlawan dengan ikan yang dia makan pancingnya itu. Kalau saya yang menjala ikan ini paling seronok bila kita jala itu bergerak, iaitu ada ikan di dalamnya. Itu amat menyeronokkan kita. Dan soal nak menentukan di mana tempat pelancong datang untuk pergi mancing, terutama sekali ikan toman ini, memang kita bersetuju, kita harap kerjasama dengan pihak Motek, kita akan wawarkan tempat-tempat yang sesuai untuk mancing. Yang pentingnya sekarang ini, ikan toman dan haruan terutama sekali semakin kurang di Malaysia ini. Dan ikan haruan sekarang ini terlalu mahal. Bila dah jadi ikan kering, sehingga 80 ke 100 ringgit. Sedangkan kalau kita lihat di Kampuchea misalnya, ikan haruan diternak secara komersial yang lebih hebat di sini, ianya semakin pupus akibat daripada environment dan keracunan yang berlaku. Sebab itu ikan toman pun kalau tak dijaga, ia juga akan pupus di tasik-tasik utama. Sebab ikan toman ni dia selalunya besarlah, sampai sekilo hingga ke 3 kilo. Kadang-kadang besarannya itu digemari oleh pelancong daripada Korea dan Jepun untuk memancing ikan itu. Kita akan memberi galakan di dua-dua kementerian, insya-Allah. Terima kasih.